Silakan Ustaz. Okay. Okay, kita mulai ya. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا وسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا يا رب العالمين فأما بعد Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin, muslimat yang dikasihi Allah sekalian, yang dihormati yang berbahagia Datin Raja Nadiza selaku pengurusi RH Center keseluruhan, termasuklah a'dha' ataupun dipanggil apa, petugas-petugas pembantu ya, yang betul-betul lumus, yang tidak serik, tidak pernah rasa bosan untuk menjayakan program ini, dan seterusnya para hadirin muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pada pagi ini masih lagi Allah taala membenarkan kita bertemu di dalam pertemuan kita pada pagi ini, walaupun ada yang mengambil kesempatan bercuti ya. Bermula minggu lepas ya, cuti atas sebab Maulid, ada yang bercuti atas sebab apa, nak balik kampung bertemu keluarga. Jadi mungkin kehadiran hari ini kurang, itu mungkin sebab cuti itulah kot ya. Ya ala kulli hal, kita doa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah sentiasa mensabatkan rasa kerinduan kita, kecintaan kita kepada ilmu itu tidak berkurangan lah, walaupun tidak mengunjungi RH Center, boleh mana-mana lah ya. Yang pentingnya kita sentiasa terus belajar Al-Quran, terus menerus dalam usaha belajar ayat-ayat suci Al-Quran ya, kerana Al-Quran tidak pernah ataupun belajar ilmu ya, apa-apa sajalah. Kita tengok RH Center ni banyak memberi peluang kepada tuan-tuan bertalaqi Al-Quran, belajar bahasa Arab, belajar hadis, belajar macam-macam lagi yang disediakan. Selain daripada itu, disediakan juga kelas-kelas apa malam-malam ya, ada baca Yasin. Bukan senang kita nak istiqamah benda ni ya. Terima kasih lagi pada Datin. Kita tengok kebajikan yang terlalu banyak ya di situ, walaupun kita kata apa, dalam kesibukan dia bukan tak berkeluarga, ada anak juga, ada isteri, ada suami kan. Namun kelebihan masanya dia sanggup luangkan untuk kita semua. Jadi apa kepentingannya, melainkan kalau kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan dapatlah kebaikan daripada itu. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Taala murah rezeki, panjangkan umur, memudahkan segala urusan mereka, orang-orang yang bantu Allah. Di sudut ayat Quran menyebut, in tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong Allah, kata Allah, Allah tolong kamu balik. Wa yusabbit aqdamakum, ya, Allah akan rasa mensabitkan usaha-usaha kita ini, perjalanan semualah kepada kebaikan, insya-Allah ya. Mudah-mudahan Allah Taala membalasi kebaikan pada orang-orang yang menganjur kebaikan, dan kepada orang yang terus berada dalam kebaikan ya, terus belajar, insya-Allah Allah merahmati kita semua. Jadi program pada pagi ini, insya-Allah tanpa melengah masa, kita mulakan dulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin muslimin, muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okey, oleh kerana kita masih berada di bulan Maulid ini, kita ambil kesempatan sikit ya untuk berselawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil kesempatan berselawat, mudah-mudahan ya ilmu yang kita belajar selama ini semuanya datangnya daripada sahibul wahyi, ataupun apa yang kita belajar pada hari semuanya datang daripada Rasulullah SAW berkat rahmatnya. Jadi kita berselawat sikit pagi ini insya-Allah untuk okay. Okay, kita tengok selawat ya kat situ. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر رياء الله وكل مجاهد لله بأهل البدر رياء الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله. ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين
habibillah. Taib, tuan-tuan dan puan sekalian. Kita dah pun berselawat. Mudah-mudahan ianya mendapat keberkatan lah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan syafaatnya di akhirat kelak insya-Allah. Ya. Kita teruskan pertemuan kita pada pagi ini, iaitu pertemuan yang kita nak bicarakan pada hari ini, iaitu panduan Imam Makmum bagi memperlusi hukum solat berjemaah, ya. Dalam tajuk pada pagi ini iaitu kaifiat takbiratul ihram, ya. Jadi insya-Allah mungkin saya ingat tuan-tuan yang tidak dapat hadir pada hari ini mungkin kesibukan, mungkin tuan-tuan sendiri pun dah menghafal dia punya kaedah-kaedah ataupun takbiratul ihram itu sendiri, tuan-tuan dah faham dan sebagainya lah. Namun kita ulang balik aja. Saya ni sebagai mengulang semula, mungkin kita terlupa, mungkin kita tak ingat dan sebagainya lah, ya. Jadi kita ulang balik kaifiat-kaifiat itu supaya ilmu lagi kita banyak ulang lagi kita ingat, ya. Jadi saya sebenarnya tak ubah selesa pakai macam naik helikopter, ya. Macam naik heli je. Jadi sebelum ni saya suka pakai yang tak ada telinga aja, namun hilang. Anak-anak pinjam PDPR tu hilang habis. Jadi tak ada. Jadi terpaksa pakai yang macam ni. Sebenarnya biasa kalau kita buat recording Quran ke, record apa pun, kita nak dengar suara kita balik, pakailah macam ni kan. Ataupun naik kapal terbang ataupun naik heli lah. Tak nak dengar bising luar, nak menembak dan sebagainya, pakai macam ni lah. Dia tutup supaya telinga kita tu tak bunyi bengang, ya. Ataupun kita fokus pada bacaan kita sendiri. Biasa begitulah. Jadi bila satu hala saya cakap tuan-tuan dengar, jarang orang pakai begini, dia jadi semak telinga, ya. Orang panas telinga. Nak habis sejam setengah tu pedih dah telinga kat situ, ya. Itu tak berselesa walaupun nampak macam tu sikit lah. Ya. Nampak macam hari ni bergaya sikit dengan alat-alat. Pilot dah Ustaz. Ya. Pilot naik helikopter. Hari ni nak dapat terbang jauh sikit, insya-Allah. Jadi penerbangan kita hari ini tuju kepada kaifiat takbiratul ihram, insya-Allah, ya. Insya-Allah kita teruskan kepada perbincangan kita, insya-Allah kita ambil masa sikit. Okay, kaifiat takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram kita tahu kan? Istilah takbiratul ihram ataupun kalimah takbiratul ihram itu sendiri. Itu pada kalimah Allahu Akbar. Pernah pun kita bincang sebelum ini, ya, pernah pun kita sebut sebelum inilah dalam bab rukun solat yang pertama lah, ya. Rukun solat kita sebut ketika mana rukun fi'li, ya, kita bergerak tu, akad ni sunat, namun perbuatan itu sunat yang menunjukkan sunat yang dituntut lah. So kita buat. Jadi tuan-tuan sekalian, kita tengok dulu kaifiat takbiratul ihram. Tengok pada slide tu. Iaitu kalau dalam buku tu disebut masalah yang ke-33, iaitu kaifiat takbiratul ihram. Kaifiat takbiratul ihram ni ialah mengucapkan Allahu Akbar, ya, dengan mematikan ra menurut Ibnu Yunus dalam syarh At-Tanbih. Jika seseorang itu menyebut Allahu Akbaru, ya, kita sebut Allahu Akbaru dengan dhammah ra. Ini berbaris ra di depan. Apa hukum dia? Nanti kita tengok. Jadi takbiratul ihram ni tuan-tuan, perkataan dia tak banyak, iaitu Allahu Akbar. Namun tuntutan menyebut perkara itu adalah perkara yang penting, ya. Ia boleh menyebabkan batal, boleh menyebabkan solat kita dah ihramkan solat kita ataupun kita dah masuk dalam solat. Ya, bila kita sebut Allahu Akbar biasa aja. Lebih-lebih lagi kalau kita tak belajar, ya. Kita rasa biasalah. Aku boleh sebut, ya. Bila kita belajar tu kita nampak
Oh, sebut begini tak boleh. Sebutan begini salah dan sebagainya. Kita tengok. Takbiratul ihram hendaklah dilakukan secara yakin. Ya, dilakukan secara yakin dan tidak boleh mendahului. Ya, di situ tidak boleh mendahului imam secara serentak. Serentak ya, maksudnya syarat ini dikenali sebagai at-tabi'iyah. Di istilah dia sebut at-tabi'iyah ini berlaku ataupun perlakuan mengikut imam, ya. Namun solat makmum boleh terbatal jika berbuat perkara demikian. Ya. Apa yang boleh batal tu? Jadi kita takbiratul ihram hendaklah kita yakin dan tidak boleh mendahului imam dan serentak dengan imam. Kalau kita buat, boleh jadi batal solat kita. Kita tengok. Kenapa batal? Antaranya yang pertama, dia kata, kalau kita lakukan perkara ini, boleh membawa kepada batal solat kita. Pertama, keseluruhan takbiratul ihram makruh kita lakukan serentak, bukan makruh. Keseluruhan takbiratul ihram makmum serentak dengan takbiratul ihram imam boleh menyebabkan batal solat kita. Contohnya imam sebut Allah, kita pun Allah, imam pula kena ada was-was sikit, Allah, makmum bab sampai dulu. Jadi batal takbir imam makmum tadi. Ataupun Allah serentak dengan imam. Boleh bawa kepada batal, ya. Tak apalah, boleh ulang balik. Ya, kalau batal, ya. Nanti kita tengok hukum-hukum yang berikutnya selepas tu. Dan yang kedua, awal takbiratul ihram makmum serentak dengan takbiratul ihram imam. Boleh bawa kepada batal juga. Ya, maksudnya awal takbiratul kita Allah serentak dengan imam. Ya, dengan akhir pun sama imam juga. Bab sama. Batal, ya. Dia kata batal tu batal apa? Batal solat. Sebab takbiratul ihram ni, ya, adalah dia membuka ihram. Ihram kita di dalam solat. Apa maksud ihram dalam solat? Niat yang pertama. Bila kita takbiratul ihram tu, niat nak betulkan niat kita, kan? Allah dimulakan dengan takbir tu permulaan solat. Ya, permulaan solat. Jadi bila kita nak mula solat, pastikan kita takbir tidak boleh sama dengan imam. Takbir mesti lambat sedikit daripada imam. Bila imam Allah, kita pun barulah Allah. Kemudian imam barulah kita sedikit lambat, ya. Sebelum ni kita sebut dah di dalam takbiratul ihram dalam bab rukun perbuatan dan rukun qauli di situ. Namun mungkin tak serinci lah bagaimana kita nak bincang pada hari ini, sebab dia melibatkan juga di antara imam dan makmum. Sebelum ni kita bicara tentang individu. Nak sembahyang mesti ada takbiratul ihram. Ya. Kalau tak mula takbiratul ihram ni, takbir maksudnya takbir dan ihram. Bila disambung takbiratul ihram, maksudnya takbir yang berlakunya ihram. Mengihramkan maksudnya mengharamkan berlakunya perbuatan yang lain setelah kita mula takbir tadi. Jadi takut kita tak faham maksud takbiratul ihram tu apa dia, Ustaz. Yang faham akad beginilah. Yang akad itu sunat. Manakala niat tadi adalah wajib, kemudian perbuatan takbiratul ihram itu maksudnya dengan kita sebut Allah, perkataan Allahu Akbar itu, rukun qauli itu bergerak serentak dengan sunat dia angkat tangan, ya. Kemudian setelah angkat tangan, yang kita kata ada yang begini, hujung jari sama dengan paras bahu, ada ujung jari paras dengan telinga bawah, ada yang di depan ujung ibu jari ini bersama dengan paras telinga. Ada kata mengatakan sama dengan lubang telinga. Ya, Allahu Akbar. Macam kami pula perempuan, Ustaz, takkan nak akad macam tu, nanti bar ke terbaling telekung, tercabut pula telekung tu. Ya, macam mana? Jadi yang perempuan disunatkan yang rendah beginilah, ya, supaya memudahkan.
Ada kita tengok setengah-setengah perempuan dia suar tangan sampai ke telinga. Jadi nak bergerak turun balik susah. Memadai begini, ya. Begini, hujung jari ini dengan paras bahu boleh, ya. Untuk yang perempuan kerana mereka pakai apa? Memakai telekung. Ada telekung Siti Khadijah yang mahal sekarang ini, dia ikat dekat sini, maka tercekiklah di situ, ya. Nak suar tangan bagi sentuh telinga tu. Ini satu benda pula mengganggu kita punya ikatan telekung yang dah comel tadi siap pada rumah, ya. Bila sampai tempat solat jadi huduh sebab takbir. Jadi kita nak jaga semua-semua tu kan. Maka takbir bagi perempuan mudahnya beginilah, ya. Sekadar paras bahu begitu. Jadi oleh kerana boleh begitu, boleh buat, ya, memudahkan cara solat. Namun janganlah angkat keluar pula pada telekung takbir kan, keluar tangan. Walaupun boleh nampak, tetapi kita kata lebih baik tertibnya mengikut mazhab dan pandangan mazhab kita, sebelah di dalam telekung. Tak seperti lelaki di luar. Sebab lelaki tak pakai telekung kan. Jadi dikatakan lagi, apa yang boleh dikatakan batal, ya, solat apabila berlaku perkara yang berikutnya, iaitu berasa syak pada takbir kita. Sama ada ketika takbir ataupun ketika mana? Sesudahnya. Dan ia berpanjangan. Adakah takbirnya serentak dengan takbir imam ataupun tidak? Dia syak. Jadi kita duduk takbir ni. Allah. Imam dah bar dah. Kita pun kemudian dia okey. Duduk rasa syak lagi ni. Allah tadi mula serentak dengan imam ke? Dah turun bar tadi sama dengan imam. Duduk syak lagi. Bila berlaku syak, batal. Kalau syak di dalam rakaat, kalau zon yakin. Zon ni maksudnya kita sangka dan yakin. Macam kita nak buka puasa. Ya, buka puasa yakin. Hari tu riuh sekejap. Atau lepas kan. Masjid di mana ceras ke kat mana. Imam Bilal azan awal 2 minit. Dia ganggu juga, ya. Makmum tu dia makan dah buah kurma. Kita pun pantang azan tu dia buah kurma belum sampai masuk dalam mulut, sunnah. Sunnah apa itu lapar sangat. Ya, sunnah lah. Sunnah ni dengar dulu, teliti dulu, bila bunyi azan, tekan bunyi Allah terus masuk mulut. Baca doa dulu kan. Itu sunnahnya tu. Ini asal kata azan masuk dalam buah kurma. Jadi kalau dia Bilal tu syak, boleh batal semua makmum yang buka puasa. Namun makmum imam bila Bilal itu yakin, tempat kita ini dia tengok pada jam dia yakin, maka dia zon di situ Bilal azan walaupun cepat daripada tempat lain 2 minit, namun dengan jam yang dia yakin tadi, kita dikira termasuk orang yang zon. Maksudnya boleh tak batal solat buka puasa tadi, ya. Sebab waktu bukan sama mana-mana tempat kan. Jam pun tak tepat. Kita syak macam kita solat beralih sikit kiblat oleh kerana kita jauh pada Kaabah, maka boleh, ya, harus boleh kat situ kerana kita tak tahu setepat-tepatnya, ya, bergantung pada dia punya tu saja peta ataupun dipanggil petunjuk dia. Namun kalau di depan Kaabah memang batal lah, dengan sengaja kita alih kiblat, ya. Dan begitu juga yang berikutnya dia kata kalau yakin takbirnya diangkat selepas takbiratul ihram imam, tetapi selepas itu ternyata takbirnya mendahului imam, ya. Maksudnya ternyata dia takbirnya mendahului takbir imam. Tadi dia kata takbirnya diangkat selepas imam. Tapi bila turun tadi, dia sampai dulu, imam tak sampai lagi. Tu juga boleh bawa kepada perkara-perkara yang membatalkan. Batal apa? Takbir. Dan berikutnya, bagi takbir yang lain pula, yakni takbir intiqalat, iaitu yakni intiqal memindah rukun, makruh bagi makmum jika dilakukan serentak dengan imam. Sama juga kita nak pindah rukun, ya. Imam tu tak bergerak lagi, ya. Imam pula musim sekarang PKP, makan banyak, ya. Jadi dia pun nampak dia punya ni lah samin kata Arab, ya.
nampak berisi sikit. Ya, gemuk lah. Bila berisi dia jadi mengah. Mengah ni terkadang takbir tak keluar lagi. Allah. Ya. Baru angkat tangan makmum ni cukup sensitif. Yang peka. Asal kata solat dengan imam tu dia cukup peka. Tapi imam salah tak berani tegur pula. Dia peka dalam sudut nak bergerak. Ya, nak buat apa cepat-cepat sangat. Tunggulah imam bergerak dulu kan. Allah. Ya. Imam Allah, kita baru Allah. Ikut susuli kemudian sedikit daripada dia. Lambat sedikit. Ini asal kata imam tu Allah. Imam angkat tak bunyi Allah lagi, dia dah sampai dulu. Imam, ada jenis-jenis imam jugalah. Kalau macam saya jadi imam, Allah serentak bunyi A saja, tangan duduk sini dah. Sesetengah imam, dia Allah, bunyi Allah, tangan baru nak angkat. Allahu Akbar. Bukan nak kata saya imam terbaik, tidak. Dalam proses memperbaiki. Ya. Dalam ibadat ni tuan-tuan, kadang-kadang kita tak peka pada diri kita. Kita duk tuduh makmum tak peka dengan kita. Ya, kita tak peka. Dalam hal tu kita peka. Kita nak bergerak tu nampak Allah, tangan tu dah duduk sini dah. Jangan sebut dah baru nak tangan nak naik. Makmum sampai dulu. Ya, makmum ni peka. Dia orang pula memang kaki racing punya basikal. Exercise hari-hari tip imam ni duk makan je banyak. Sebab pergi jemputan sana sini kan. Asal ada jemputan, makan tak berhenti. Ya, bukan nak tuduh tu imam ya. Ini kita kata kongsi-kongsi je. Kadang-kadang telajak. Ya. Bukan orang lain, saya pun samalah. Dalam hal ini kita proses memperbaiki. Dalam perbaiki maknanya kita suluh diri kita, perbuatan kita dalam solat. Ya. Adakah aku buat begini, makmum tak mendahului aku? Adakah aku buat begini, makmum tak terlebih cepat daripada aku? Sebab apa? Sebabkan kita Allah, baru tangan nak naik makmum, dulu. Ya, angkat tu tak apalah takbir, takut Allah makmum rokok dulu daripada imam ya. Dalam hal itulah kita sama-sama memperbaiki ibadah kita. Ya, yang saya sebagai orang penceramah lah ya, yang membuat pencerahan ini, orang itu patut buat dulu barulah orang lain ikut. Betul tak? Nak jadi makmum ni pun kena tahu. Itu kita cerita dah 8 perkara. Makmum sebelum jadi imam. 5 perkara ya. Sebelum ada belakang imam tu dia kena tahu 5 ni. Ya, nanti kita sebutlah. Okey. Jadi dalam hal itu dia kata apa? Takbir yang intiqal, mengubah rukun ini daripada berdiri kepada rokok pada i'tidal pada sujud pada antara dua sujud, kemudian daripada sujud berdiri kembali. Itu dia panggil takbir intiqal. Dia mengubah, memindah-mindah rukun. Makruh bagi makmum jika dilakukan serentak dengan imam. Dalam hal ini dia kata makruh. Kerana takbir pemindah rukun itu dia tak seperti mana takbiratul ihram. Kerana takbiratul ihram yang 4 tadi. Kalau serentak tak boleh sebab dia mengihramkan. Ya, membatalkan segala kerja-kerja kita yang lain. Contohnya bila Allahu Akbar, anak lintas depan. Banyak-banyak ibu-ibu, banyak-banyak juga bapa-bapa. Kalau makmum di belakang, saya duduk perhatilah. Ya, dia tengok orang bawa anak. Dia duduk tak puas hati dah. Orang bawa anak ke masjid. Jadi bila dia takbir, Allah, tengok-tengok anak lakan. Hei, diam sikit. Dia takbir tadi, dia main-main. Ya. Dia dalam hati duduk tak puas hati. Ya. Allah. Tengah-tengah tu budak lalu. Hei, duduk belakang. Marah dekat budak tu. Jadi dia takbir tu untuk apa tadi? Belum bersedia. Ya. Belum sedia kerana dia nampak budak. Macam kita lah kat rumah, Allahu Akbar. Masa kita Allahu Akbar tu anak ada saja. Panjat kursi. Masuk main air. Tembak lagi kita tak bagi salam. Dia pulung main air sampai habis. Kita kat solat. Nak cepat je habis ni. Kalau habis sakit. Tengah solat tu nak cubit dah. Tunggu habis sembahyang je nak pergi cubit anak dia. Ya. Nak marah lah. So, sebab apa? Jadi sembahyang kita letak kat mana tuan-tuan. Jadi sebab itulah takbir tu mengihramkan. Ihram ni maksudnya macam kita pergi haji lah. Bila pakai saja ihram, kita boleh lagi
langgar ihram dia, melainkan dengan membatalkan dengan cara yang dibolehkan. Kita nak batal ihram macam mana? Mestilah habis tawaf, habis sa'i, tahlul, baru selesai. Kalau saja cabut, aku nak batal tawaf, bukan orang tahu pun. Boleh nak batalkan ihram, ya. Tapi jawab dengan Allah Ta'ala, takut. Ada yang orang pergi Mekah, tuan-tuan. Sampai ke Mekah, dia kata dia tak tahu dia buat perkara yang tak sah, ya. Balik lama dah, 7 tahun dah. Ya Allah, dia kata nak bayar, macam mana nak bayar balik. Ya, nak bayar balik fidyah tadi. Sebab dia tersalah. 7 tahun dah, dia dah balik rumah, dah duduk bersama dengan isteri. Ya, dan benda tu membatalkan ihram kita dengan kita buat tadi, bukan tak sah. Balik sini baru kita sedar, belajar-belajar balik, ya Allah. Macam kita sembahyang. Rupanya mendahului imam dalam takbiratul ihram serentak dengan imam boleh bawa kepada batal, ya. Kita tak tahu. Bila kita tahu, sebelum ni duk imam dengan imam tu aku lebih dulu pada dia, ya. Masa tu baru kita sedar, Allah, batal rupanya. Ya Allah, takut. Itu sebab bila kita habis-habis sembahyang, kita tengok ada orang tambah lagi 4 rakaat. Kadang-kadang dia qada, dia bimbang solat dia tak sah. Perkara ini kecil nampak, tapi melibatkan sah dan tak sah. Bila kita yakin kata tak sah, kena wajib qada. Kalau tidak, bila kita tak dan nak qada, ustaz, upah orang boleh dah buat solat apa? Upah orang tolong solat kat kita, banyak fidyah. Boleh ke macam tu? Selagi kita hidup, tak boleh. Ya, wajib kita kena qada balik, ya, atas kekurangan itu. Maka dia kata makruh jika dia mendahului imamnya sebanyak sekali. Ya, sekali. Perbuatan tersebut adalah haram dan solatnya tidak batal. Nampak tak? Takbiratul ihram tadi, takbir intiqalat tadi, dia tak jadi batal solat. Tetapi jika dia buat sekali, ya, jika dia mendahului imamnya sekali, perbuatan itu adalah haram. Bila haram ni, tuan-tuan, makruh pun Imam Syafi'i kata menghilangkan pahala yang banyak. Ya, makruh. Makruh ni dipanggil khilaf aula. Kita buat satu perkara yang makruh. Contohnya antara 2 sujud, jari lebih pada lutut macam tu. Ni kepala lutut, ni jari kita lebih sampai macam tu. Khilaf aula dia panggil. Pahala dia kurang. Fadilat duduk antara 2 sujud dengan perbuatan kita hilang pahala. Fadilat tak dapat. Pahala Jumaah tu dapat. Jadi kena bagi sama-sama dengan kepala lutut. Begitu. Antara 2 sujud. Kita lebih dah. Tak peduli pun. Sambil-sambil mengantuk. Dan sembahyang At-Tahiyyat. Baca pun tak faham pun, kan. Kadang-kadang kita baca Rabbighfirli warhamni wajibun. Ni baca macam kita belajar budak-budak dulu lah. Cuba kita ambil perhatian sikit dalam kita letak tangan begitu sama dengan lutut. Rabbighfirli. Bagaikan waktu itu kita pujuk Allah Ta'ala, ya Allah, aku sedang mengetuk pintu keampunanmu. Rabbighfirli, ya Allah, ampunkan dosa aku. Ya, doa lah tu. Warhamni, dan rahmati aku. Itulah kita bicara tentang antara 2 sujud tu, kan. Wajburni, ya, wajburni. Masa saya budak-budak tu, wajburni sebab tu antara 2 sujud duk tajubur, maka sebut jubur ni, jubur aku. Bukan jubur maksudnya. Wajbur ni, dindingkan aku, ya Allah, dari perkara-perkara aib yang telah aku lakukan. Lindungilah, tutup aib aku. Kita minta sampai dalam solat begitu. Tu Nabi ajar tu. Tutup aib aku, ya Allah. Kalau kau buka aib aku ni, ya Allah, muka ni tak tahu mana ni. Tak laku sekupang, kata orang Kedah, ya. Malu. Belakang, depan, baik pijak semut tak mati. Belakang, bohong bagi dua. Ya. Kalau bahasa-bahasa orang Kedah begitulah. Ya, jadi nak menunjukkan solat kita pasti waktu itu kita cuba munajat Rabbighfirli, ampun dosa aku, rahmati aku. Tutup aib aku, ya Allah. Warfa'ni, angkat derajatku, ya Allah. Warzuqni, rizqikan aku, ya Allah. Wahdini, dan beri hidayah petunjukmu pada aku. Wa'fu'afini, dan sihatkanlah aku. Wa'fu anni, dan ampun. Itu Imam Ghazali tambah yang ke-8. Ya.
Kalau nak baca sampai yang ke-7 tadi pun dah cukup. Wa'afini cukup. Nak tambah lagi wa'fu anni boleh tak? Maka mahal itu mahal doa, nak tambah pun tak apa, tak tambah pun tak apa. Jangan sampai marah ke Imam Ghazali pula. Siapa Imam Ghazali nak tambah-tambah lah semayang? Ikut sunnah Nabi. Iyalah mahal doa boleh tambah. Cuma kita faham yang tambah ini kerana aku nak juga. Apa selain pada sihat, wa'fu anni, ampunkan dosa aku pula ya Allah ya. Jadi tuan-tuan sekalian, itu doa. Jadi perbuatan kadang-kadang kita tak ambil berat pun, tapi hari ini dah kita faham, dah kita mula buat, kita pun dah mula nak tawajuh pada Allah. Tawajuh ni nak fokus pada Allah. Solat bukan main-main lagi. Dulu kalau imam tak sampai, kita dah sampai dulu dah, kita takbir dulu lagi, kita bar dulu pada imam. Imam kita dah sampai dulu terlajak sebenarnya. Jadi dah kita tahu takkan nak buat lagi. Dia kata kalau sekali pertama makruh dan haram. Bukan haram, makruh. Dia kata mendahului imam sekali dikira haram. Perbuatan itu adalah haram, solatnya tidak batal. Tetapi kiranya dia mendahuluinya sebanyak 2 kali ke atas secara berturut-turut, solatnya itu terbatal walaupun takbir intiqalat, takbir memindah rukun. Takbiratul ihram memanglah jelas. Tapi takbir yang melibatkan dengan pindah rukun pun kalau sekali tak apa, haram. Haram ni haram qat'i yang melibatkan dosa ke? Kita tengok bagaimana kata Nabi, keadaan ini adalah bersandarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kata Nabi, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Kata Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah SAW pernah bersabda mengatakan, innama sesungguhnya hanya senya ju'ilal imam, dijadikan imam itu liyutamma bih, iaitu untuk hanya untuk diikuti, bukan untuk kita sendiri-sendiri. Bila bersemayang, sebab cerita minggu lepas, imam degil, makmum kata imam subhanallah, imam tahiyat pertama dibuat dalam rakaat pertama, makmum tak boleh ikut sebab makmum sedar, bukan makmum terlupa. Kalau makmum buat juga, makmum batal, imam tak batal. Tapi makmum yang sedar, makmum berdiri. Ketika berdiri itu, makmum tegur imam, subhanallah, imam degil. Subhanallah, imam kerah kepala. Subhanallah, ikut suka aku. Imam buat begitu. Boleh tak? Kata Imam Nawawi, boleh. Sebab apa? Terbatas makmum ketika menegur imam di dalam solat. Boleh. Makmum boleh tegur imam dan imam boleh buat kerah kepala. Buat kerah kepala, buat degil, buat kepala sendiri. Jadi boleh. Sebab makmum nak tegur terbatas, namun makmum kena tunggu imam tu sehingga bangun. Imam tu dah bangun, imam tu mungkin turun hak kali kedua sekejap lagi, dia kata yang ketiga. Jadi kita berhati-hati. Bila yang ketiga, habis saja kita, imam tu bagi salam, kita pun berdiri terus. Dan berdiri, tegur pula, subhanallah. Imam buat kering juga. Dia kata, ni aku imam, aku bukan menteri. Kalau menteri aku tak kisah. Apa boleh cakap macam-macam dalam parlimen. Kata kat aku, dalam semayang, lantak aku. Lantak aku lah. Jadi dia ada kuasa hebat ketika semayang. Walaupun yang tegur tu satu soft, 1 baris, 3 baris, 5 baris, lala satu masjid, subhanallah. Mustahil kalau satu masjid tegur imam yang salah tadi. Kita kata imam kata aku betul, satu masjid ni semua salah. Mustahil lah. Mesti imam itu ada buat salah. Jadi imam tu buat degil, kata Imam Nawawi boleh juga dia nak buat kerah kepala di situ. Jadi tuan-tuan, baik tak payah jadi imam. Buat keputusan terus. Sebab apa? Kalau nak buat kerah kepala macam tu, itulah manusia kadang-kadang dia bawa sifat yang ada di luar sampai ke dalam solat. Sampai saya semayang di kampung saya, masa tu kita umur belasan tahun. Sahabat saya seorang lagi dah meninggal dunia dah.
kerana dia menyertai Daesh di Syria, balik-balik terus masuk dalam lokap meninggal dunia. Jadi masa kami bersama dulu solat dengan seorang imam ni memang jenis tak boleh tegur. Ya, kalau tegur sikit dia marah. Jadi hari itu dia pijak tak cicak jelas-jelas lekat di tapak kaki. Ya, maka apa jadi? Imam kita dah nampak wajib kita tegur, imam tu dah batal, maka makmum tegur subhanallah, dia buat tak tahu. Dia alhamdulillahi rabbil alamin, subhanallah arrahmanir rahim. Dia ni tak ada kerja lain nak cari salah aku. Ni hati dia tu lah. Imam tu maliki yaumiddin, dia tak ada kerja lain nak tegur juga. Makmum ni pun tak puas hati, boleh bergerak ke depan. Kita bergerak langkah. Tapi jangan langkah berlari. Langkah 1, 2, agak sampai sama imam. Bagi syarat. Bagi syarat. Cuit. Jangan cuit macam tu. Batal. Jangan cuit macam tu ya. Kurang-kurangnya ni, tangan kita ni sentuh di tangan kanan. Tapi macam saya sebut minggu lepas lah. Kena bersedia. Bersedia. Sebab apa? Mungkin ditumuk oleh imam yang tak puas hati. Ni jenis kelakar kepala ni bukan kira. Ya. Mungkin dia tumbuk, mungkin dia marah, mungkin dia sepak dan sebagainya lah. Kita bersedia juga. Kalau imam dengan mengamuk buat pelik-pelik kan, masuk wat yang pergi tegur ni. Ya. Jadi dia pun cuit imam. Imam tu tak tumbuk. Tapi imam tu pusing belakang. Salah kat mana? Semua kalau aku sembahyang, semua salah. Maknanya dia simpan hak lama-lama dulu. Hari ni dia lepas geram. Tu perangai manusia. Salah kat mana? Asal kata aku imam, semua salah. Hei! Dia hei itu dia pergi sembahyang kat belakang. Bukan nak cek kesilapan dia. Ya, dia habis sembahyang, assalamualaikum. Hak ganti dia tadi ni. Alah. Tik cicak di tempat kaki. Oh, tik cicak. Rupanya dia nak cover malu dia. Inilah perangai manusia. Jangan bawa begitu tuan-tuan ya. Jaga baik-baik. Kita sembahyang ni mendidik akhlak. Bila takbiratul ihram mula tu mengharamkan kita segala niat yang buruk, segala perkara perbuatan-perbuatan yang batalkan solat dengan sengaja, dan apa sahaja kita kena berhenti. Sebab tu Allah sebut fawailul lil musallin. Wailah, celaka neraka wail bagi orang-orang yang sembahyang. Orang sembahyang neraka wail. Alladzina hum an salatihim sahun. Siapa dia? An salatihim, orang-orang yang perkataan an itu sendiri dihurai oleh ulama mengatakan sebelum sembahyang pastikan selesai segala kerja-kerja kita yang membawa kepada dalam sembahyang. Kalau nasi belum nidih, jangan letak dulu kalau nak sembahyang. Contohnya lah. Ya. Jangan tinggal api yang sedang hidup ketika kita nak sembahyang ni. Kita waktu itulah nak perangkat lauk. Tinggal atas dapur. Kita pun Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Api tak tutup. Nak berhenti tak boleh. Macam mana ni? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mulalah kita baca dengan kelang kabut. Sebab tu saya cerita minggu lepas juga. Makmum kadang-kadang boleh jadi yang muafiq boleh jadi masbuk. Makmum yang masbuk boleh jadi muafiq. Ya. Kenapa? Rakaat pertama dia masbuk. Rakaat berikutnya dia muafiq dengan imam. Yang makmum muafiq pula dia masbuk ketika rakaat yang ketiga. Ketika mana? Ketika imam itu terlepas. Ketika imam baca laju daripada kadar bacaan hari-hari biasa. Tiba-tiba dia alhamdulillah, sedap-sedap baca alhamdulillah rakaat ketiga. Imam dah rokok baru 2 ayat. Waktu itu makmum boleh rokok terus ikut imam. Dia kira dia masbuk ketika itu. Ya, walaupun padahal asalnya takbiratul ihram sama dengan imam muafiq, tapi jadi masbuk kerana imam itu sendiri. Ya, dia tak tutup sukhita dia. Dia tak cabut daripada kenderaan dia. Akhir itu dia sembahyang rakaat 3 Allah. Terlupa ambil, ni imam tu sendiri membawa amalan-amalan. Samalah, imam ni macam makmum lah juga. Ya. Kadang dia lupa, kadang makmum lupa. Baik, kita tengok lagi. Kesimpulan yang boleh kita dapati daripada hadis Nabi SAW tadi. Mana kata Nabi SAW menyuruh supaya seorang makmum mengikut imam yang telah masuk mengerjakan solat.
seorang imam pula dikira telah masuk ke dalam solatnya apabila dia menyempurnakan takbiratul ihram. Ya. Makmum pula yang takbiratul ihram mendahului imam ataupun serentak dengan imam, maka seolah-olah dia telah mengikut orang yang belum masuk ke dalam solat dan solatnya juga dikira batal. Ya, itu penting. Jadi sebenarnya syarat ini bukanlah merupakan satu syarat yang mutlak, ya, bukan syarat yang mutlak. Ya, bukan syarat yang mutlak. Terdapat beberapa pengecualian yang boleh kita sama-sama ambil faham, ya. Pertama, seseorang mengangkat takbiratul ihram dengan tidak berniat mengikut imam dalam takbiratul ihramnya itu. Dalam solatnya tiba-tiba dia berniat menjadi makmum kepada orang lain, bukan imam yang ada di situ. Ya, di hadapannya. Yang baru bukan dia nak ikut imam yang sedia ada tu, nak ikut dengan imam yang baru. Kemudian dia mengangkat takbiratul ihram, solatnya dikira sah, dia angkat serentak dengan imam yang asal tu, tapi dia bukan niat nak ikut imam tu. Ya, dia nak ikut yang ni, yang seorang lagi pernah jadi tak? Kita masuk-masuk imam tu dia nak ambil, imam dia nak bagi salam ataupun imam dia nak ambil, dia pun nak ikut imam yang ni lah. Allahu akbar. Maka sah solatnya. Ya. Dan begitu juga yang kedua, dia kata seseorang memulakan solat secara berjemaah. Kemudian dia berpindah mengikut jemaah yang lain. Contohnya dia mengangkat takbiratul ihram tadi. Kemudian imam yang berhadas sedang dia tidak mengetahuinya. Begitu juga imam yang tidak menyedari keadaan tersebut. Apabila imam tersebut sedar tentang keadaannya, dia pun beredar dari tempat semayang tadi, dia bersuci. Kemudian setelah mengangkat takbiratul ihram, makmum tadi tidak masuk ataupun makmum tadi masuk berjemaah dengan imam tadi. Boleh. Ataupun dia kata dia nak ikut yang tak batal tadi. Boleh juga, ya, dalam hal itu. Baik tuan-tuan sekalian, kita sambung sikit. Jadi kita tengok dalam slide ni. Okey, rukun qauli. Kita balik sikit. Takbiratul ihram ni dia ada di situ berlaku rukun qauli, iaitu ada 5. Ya, dalam kita sembahyang. Rukun qauli ni kita tengok wajib disebut dalam takbiratul ihram, ya. Rukun qauli yang melibatkan takbiratul ihram dan melibatkan rukun bacaan Fatihah, itu rukun qauli sebenarnya. Ya. Yang lain yang ada rukun-rukun fi'li dan sebagainya. Jadi rukun qauli yang melibatkan rukun, yang melibatkan kena baca. Jadi disebut di sini ada 5 perkara. Pertamanya wajib disebut. Wajib kita sebut. Kalau tak sebut tuan-tuan, pergi-pergi macam saya bicara hari tu, kita pergi-pergi ke RNR, kita ikut belakang makmum, tiba-tiba imam ikut belakang imam, tiba-tiba imam makmum yang ramai tadi yang mengikut imam tu semua tak bunyi takbir dia. Sah tak solat kita? Kita yang main lewat, solat kita batal. Kenapa? Bagi mereka tak batal. Mereka tak batal. Kenapa? Kita tanya balik, kenapa mereka tak batal? Kita je batal. Kerana makmum dan imam kumpulan tadi itu, mereka adalah orang bisu. Kalau orang bisu jadi imam, sama-sama dia, solat tu sah. Mereka takbir tapi tak keluar suara. Faham, ya? Takbir tak keluar suara, maka sahlah Allah. Kita ikut belakang tak sah. Semayang di belakang orang bisu, kerana takbir mereka tak kita dengari. Walaupun mereka sebut sama-sama jemaah dia, boleh. Jadi maka disebut di sini wajib disebut. Allah, sekurang-kurangnya Allahu Akbar. Angkat tangan tu adalah sunat. Ya. Kemudian wajib ada maiming yang kedua. Sekurang-kurangnya ada maiming, macam orang bisu tadi ada lah tu. Ya. Maknanya beri syarat kepada orang-orang yang takbir tadi. Maknanya sekadar mana kekuatan bunyi takbir tadi yang kata telinga kita dengar, dengan yakin kita sebut. Ini penting. Orang lain tak dengar, kita sahaja kita yakin, mulut kita ada maiming, kita dah sebut. Tak perlu pun orang sebelah kita dengar.
Nampak orang sebelah kita ni kadang-kadang kita takbir tu sampai makan takbir dia, telan takbir dia. Allahu Akbar. Oh ya, sampai tahap bunyi Akbar. Ganggu orang sebelah. Dia pun aku pun tak takbir kuat macam kau tu. Bisik apa sampai macam tu, ya. Kita ingat tu hak betul aku, tak telinga dengar. Telinga dengar bukan telinga kita, telinga orang sebelah. Allahu Akbar. Itu bukan dah semayang. Itu makmum kata budak-budak kan. Kita semayang seorang-seorang dah ada makmum belakang kan. Jadi menakutkan, membimbangkan, mengganggu orang-orang sebelah. Jadi kita main sebut, maknanya mulut bergerak. Dalam keadaan main mulut tadi tu, kita yakin dengan telinga kita, kita dah sebut benda tu. Kekuatan itu sekadar yakin kita. Jangan sampai bunyi suara Allahu Akbar. Boleh, tapi kalau seorang dirilah, kalau dalam jemaah, jangan bunyi yang kuat. Sekurang-kurangnya telinga dengar, maknanya sekadar suara angin yang tak bunyi takbir yang kuat, mengganggu orang lain dan makmum, imam situ sendiri. Yang ketiga, wajib ada suara. Suara tu yang kita yakin itulah suara takbir kita. Bukan suara yang Allahu Akbar. Oh, yang sampai ni makmum, imam rokok kan, makmum sebelah yang takbir ni ya. Yang keempat, sebut mestilah betul. Jangan sebut bagi salah. Ya, kalau kita sebut salah, Allahu Akbaru, nanti kita tengok kesalahan tu dekat mana ya. Mesti didengar dengan telinga kita. Yakin. 5 rukun qauli yang kata 5 ini wajib ada pada rukun qauli kita. Kalau Fatihah tak ada lah. Alhamdulillah. Ya, tu tak campur dengan wah-was makmum tu sendiri. Alham. Kita dah sampai Ar-Rahmanur Rahim Maliki Yaumiddin dah. Dia alham, kita ulang balik ikut dia. Ya kana alham. Dia alham, kita alham balik. Ihdinas siratal alham. Nak semayang ke nak main doa alham di sini. Rasa nak marah ya. Rasa nak marah. Mayang di rumah lah. Duduk lautan semayang seorang. Doa alham. Bila nak alhamdulillah kan. Nak marah dia begitulah keadaan, contohlah. Ya. Ada berlaku-berlaku di tempat-tempat kita. Kadang-kadang makmum jemaah datang jumpa ustaz. Saya nak tegur macam mana. Dia duduk dia baca macam makan nasi, tuan-tuan. Kami nak tegur tak boleh. Bukan kata makmum tu saja dengar. Dia duduk di saf pertama, tapi 10 orang hujung dengar sampai kat saya. Macam mana ni? Hari tu ada kuliah. Kebetulan dia ada sekali. Kalau nak sembahyang, tuan-tuan, takbir ke nak baca rukun tu tak perlu kuat-kuat. Tegurlah. Ya, tambah-tambah kita pula baca tak semacam orang lain. Ya, orang lain baca alhamdulillah rabbil alamin. Sekali saja selepas Ar-Rahmanir Rahim. Sekali saja. Ini alhamdulillah. Dahlah macam makan cingam gitu kan. Ini takbir apa ni, sembahyang apa ni ya. Jangan buat macam tu. Saya bimbang hari ni tak nampak dah wajah dia di masjid. Dia sakit ke, dia pindah kampung ke. Dan tak sembahyang di masjid tu dah sakit hati kan imam tegur dia. Bukan niat nak mengutuk dia ya, bukan nak, sebab nak bagi dia faham ya, tapi tak tahulah dia ambil perasaan terasa hati, wallahu alam. Kadang-kadang orang ni sakit sikit nak marah lah, padahal dia buat tak kena juga. Itu perlu tu ya, perlu kita ambil faham di situ. Yang begitu juga seorang lagi bunyi macam kuda, tuan-tuan ya. Habis sembahyang Jumaat hari tu bunyi dalam sembahyang bunyi macam tu, serabut. La ilaha illallah. Dia nak sembahyang kan nak buat bunyi kuda. Bunyi macam bunyi macam-macam. Macam kuda ada, macam apa kaldai pun ada. Dia nak sembahyang, kita pun bagi salam tu sampai terlajak ke belakang tengok siapa hak hujung tu kan. Assalamualaikum. Sampai makmum tu, ustaz, hari ni jauh bagi salam, biasa sama parah bau je, ni sampai terlajak pusing sikit kan.
jadi plastik man kursi ke belakang sikit. Sebab apa? Nak tengok siapa hak bunyi macam kebau, macam kuda. Tu pun tak selesa makmum, ya. Kawan-kawan dia sebelah tak selesa. Sembahyang kena belajar, ya. Jangan bawa tabiat kita huduh sangat. Sama juga imam tu sendiri, dia pakai mic. Tiba-tiba buat break angin. Ya. Tengah-tengah sembahyang. Ada yang alhamdulillahirabbil alamin. Oh, kenyang. Dah tahu nak sembahyang, tak usahlah makan dulu. Waktu itulah nak makan, angin pun keluar kat mulut waktu itulah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sampai 7 kali. Ya Allah, kata imam, oi. Loklak tak ada orang. Bahasa Kedah kata loklak. Loklak sungguh. Lepas tu nak tegur macam mana ni? Ada kuliah itu kita tegurlah, jangan loklak sangat imam pun. Ya, dia pun tak apa bunyi dah sekarang ni. Dia asal sembahyang dia. Ya. Makmum bersama. Oh. Bunyi dengan suara-suara sekali. Padahal keluar angin je pun, ya, tak perlu suara pun, kan? Tentu ada macam tu nak. Kalau tak ada jangan buat. Jangan duk reka-reka pula. Ya. Tambah angin lagi. Kalau tak bunyi boleh tak? Bagi keluar angin saja. Sekarang ni tak apa pakai mask, dia seorang je yang busuk, orang lain tak bau kan. Ni sampai tambah lagi. Kita dengar rasa geli-geleman. Ya. Tu tak kira lagi kadang-kadang terkeluar hingus, jatuh atas baju. Ya. Lepas tu dia pegang pula. Alamak, dia pegang. Dah sebelah aku. Nanti salam, mesti dia nak salam lepas sembahyang. Kita pun bagi-bagi salam. Aduh, sakit perut. Keluar awal. Nanti salam dengan kahak dia tu. Tak sanggup. Ya. Kita pun tengok. Tak sanggup lagi aku salam denganmu. Sebab apa? Dia pegang kahak, berani nak buat macam tu. Kotor. Ya. Ini perangai manusia ketika di dalam solat. Loklak macam luak daripada solat. Jadi, terlalu kotor. Jadi, jaga-jaga. Sebab Allah mengajar kita, Nabi ajar kita dalam solat, tertib. Bila takbir tu ihram tu, membatalkan segala perkara loklak tadi. Allahu Akbar. Hak nak sedawa pun tahanlah. Kalau imam dina sedawa ni, cari ubat angin bagi banyak sikit. Ya. Makan jus enjo ke apa-apa. Ya. Yang boleh banyak halia, banyak lentu dia buang angin. Ya. Jadi tuan-tuan, kita belajar kat situlah untuk tertib dalam solat. Kalau loklak tu sampai ketua, sampai kita dewasa pun akan terbawa-bawa perkara yang sama. Baik, kita terus lagi. Sikit lagi. Kat mana pergi dia? Kita tengok slide tadi. Okey, seterusnya wajib ulang kembali takbir yang tidak bersuara. Maka takbir yang tak ada suara tadi, wajib kita ulang balik. Suaranya, cukup. Kalau makmum yang tertib lagi tak nak ganggu orang sebelah sampai tahap dia yakin dah suara angin tu pun kira suara lah, ya, supaya jangan ganggu orang. Dalam solat ni bukan nak tunjuk kita handal, kena pula suara kita bass, sedap sikit koronnya kan. Allah kan makmum, sedap ni kalau jadi MC bagus. Jadi janganlah sampai bunyi suara orang sebelah boleh perasan jadi MC lah, nak jadi imam ke, bass bagus. Kawan ni pun habisnya nanti jadi MC boleh kahwin anak saya minggu depan. Sebab takbir je. Allahu Akbar. Sedap bass je kan. Baik, kita teruskan lagi. Maksudnya, ni Imam Nawawi sebut, jika seseorang bertakbiratul ihram, ya, dengan beberapa takbir, dengan berniat memulakan solat, pada setiap kali takbir, maka dia dikira masuk ke dalam solat dengan takbir ganjil dan keluar dari solat dengan takbir yang genap. Lihat kitab Nihayah Muhtaj, ya. Disebut di sini bahawa orang yang takbir sekali dia batal. Takbir ni maksudnya lafaz takbir tadi. Angkat ni niat sunat, ya. Allah Akbar. Allah Akbar. Ya, angkat tu sunat, maka takbir tu penting. Allahu Akbar. Ya. Maka yang sekali dia batal, dia ulang kali kedua. Kali kedua tu kira takbir mesti ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11 kali. Takkan nak buat 11 kali.
Takkan nak buat 3 kali. Kita jadi 2. Kadang-kadang jadi 3. Was-was. Kadang-kadang jadi 4, kadang 5. Kata Imam Nawawi dalam hal ini, dia kata batal solat orang yang takbir genap. Dia mesti ganjil. Allah. Oh, tak boleh jadi ni. Allahu Akbar. Hak kedua tu kita ingat yakin dah. Tapi hak perbuatan kedua itu dikira batal kerana dia genap. Kita tengok lagi penjelasannya. Namun jika seseorang hanya berniat pada takbir yang pertama. Dia niat bertakbir tu, Allahu Akbar. Niat dah. Okey dah. Aku nak sembahyang zuhur 4 rakaat kerana Allah. Kemudian dia melakukan sekali lagi takbiratul ihram tanpa berniat, maka solatnya tiadalah batal. Tadi orang terkejut. Takbir 2 kali batal. Biasa tiap kali saya buat 2 kali je. Jadi halusnya Imam Nawawi menilai dalam perkara ini. Imam Nawawi kata, namun jika seseorang hanya berniat pada takbir yang pertama, dia niat ni usolli fardhu zuhri makmum Allahu Akbar. Kemudian dia melakukan sekali lagi kerana dia rasa macam mendahului imam dan sebagainya, ataupun dia takbir tak sempurna, maka niat yang pertama dan yang kedua tu diulangkan balik. Perbuatan takbir tadi, takbir berniat, maka solatnya tidak batal. Melakukan kali kedua itu bukan dia niat di kali yang kedua. Niat yang pertama, perbuatan saja yang kedua tu. Maka perbuatan takbir yang kedua itu dianggap sebagai zikir sahaja. Sebagai menambah keyakinan pada takbir. Bukan diniat pada takbir yang kedua. Niat yang pertama, yang kedua itu sebab dia rasa jadi dia buat yang kedua. Yang kedua tu kata Imam Nawawi dikira zikir. Falau lam yanwi bitakbirati tsaniyah wa ma ba'daha iftitaha wala dukhulah wala khurujan sah dukhuluhu bil ula wa yakunu bil baqi at-takbirat dhikran la tubtilu bihi as-salah. Maksudnya situ, jika dia takbir, dia tidak berniat pada takbir yang kedua. Sama ada niat memulakan ataupun masuk ke dalam solat, maka sah solatnya dengan takbir yang pertama. Dan takbir yang lainnya dianggap sebagai zikir. Ianya tidak membatalkan solat. Sebab apa? Kalau mengikut yang awal tadi, dia kata takbir yang kedua batal. Mesti jadi ganjil yang ketiga. Kalau begitu, Allah Akbar. Allah Akbar. 3 lah sebab Ustaz kata yang 3 tu baru masuk ganjil. Rupanya kata Imam Nawawi, yang pertama tadi kita dah niat. Jadi ada penghalang, gangguan, takbir tak selesa. Niat yang pertama situ, maka diulang yang kedua itu dianggap sebagai zikir. Nak meyakinkan lagi takbir tadi. Bukan nak membatalkan dan nak mula yang kedua. Nak mula diniatkan takbir pada hak yang kedua tadi. Hak pertama dah niat dah. Usolli semua kan Allah. Tak yakin. Allah Akbar. Yang kedua tu yakin. Jadi yang kedua tu dikira zikir. Bukan diniat pada yang kedua. Dia yang pertama. Boleh? Angkat tangan dulu baru takbir, ataupun angkat tangan dengan takbir itu sama-sama kan? Maksudnya sini dia tanya, angkat tangan dulu ke baru takbir, ataupun angkat tangan dengan takbir itu sama-sama? Maksudnya Allah serentak. Jadi sebut sini ketinggian kedua-dua tangan yang saya sebut tadi kan. Bagi perempuan, lelaki sebagainya sebut ni, ketinggian kedua tangan ketika mengangkat itu ialah hujung jari kedua-dua tangan berbetulan dengan paras telinga yang atas. Yang kedua, ibu jari kedua tangan berbetulan dengan paras bahu, paras lubang telinga. Permulaan takbir, maka mulakanlah mengangkat kedua tangan dari bawah, manakala masa meletak kedua-dua tangannya itu adalah harus bersamaan dengan selesai mengucap takbir. Faham? Maksudnya kita nak takbir dia serentak. Allah Akbar. Sampai bar tu serentak. Harus begitu. Yang serentak. Jangan kita buat terasing pula ataupun sampai tangan dulu, bar tak sampai lagi, ataupun bar dulu, tangan tak sampai lagi. Okay, kita tengok sikit
kaifiat nak takbirnya, hak tu yang kita nak cari-cari ya. Tadi jalan-jalan yang membatalkan takbir ya. Maka solatnya tidak sah. Sabda Nabi SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah seperti kamu melihat aku solat. Disebut oleh Imam An-Nawawi dalam Syarh Muhazzab, takbir tidak pernah didengar melainkan dibaca dengan waqaf. Allahu Akbar. Kita balik pada pernyataan awal tadi ya. Ni. Maksudnya tanbih menurut Ibnu Yunus, syarah dalam syarah tanbih dia, seseorang itu menyebut takbir dhammah. Allahu Akbaru. Dia sebut baru batal solat dia. Sebab kata Imam Nawawi dalam ini dia sebut dalam syarah Muhazzab dia kata takbir tidak pernah didengar melainkan dibaca dengan waqaf. Maksudnya tak pernah dengar sini dalam hadis Nabi SAW, Nabi takbir tak pernah bunyi Allahu Akbaru. Nabi tak pernah bunyi dhammah di hujung dia. Melainkan Nabi waqaf Allahu Akbar. Begitu. Boleh? Jangan buat tambah-tambah. Jika ada yang memanjangkan sebutan alif pada Allah, Allah ataupun Allahu Akbar. Kalau Allah alif pada Allah itu ataupun pada akbar, maka solatnya tidak sah kerana sebutan itu mengubah maksud kata-kata itu kepada maksud pertanyaan. Apa maksud dia? Allah, tambah alif ke Allah. Jadi adakah Allah? Begitu juga akbar. Akbar ya. Maksudnya adakah maha besar? Tak boleh. Takbir itu akan jadi batal automatik dan takbir sembahyang tadi tak sah, kena takbir semula. Ya, kita sebut Allahu Akbar, tak boleh. Ataupun Allahu Akbar, batal. Yang berikutnya, jika ada yang menambahkan alif selepas ba. Biasa berlaku kan. Allahu Akbar. Ya, kadang-kadang imam dia seronok, dia takbir panjang dia. Allahu Akbar. Dia seronok. Imam tu faham tak dia buat tu kenapa. Kalau orang sebelah Hijaz tuan-tuan ni, kalau kita pergi ke Mekah, ya, kita pergi Mekah, kita sembahyang di Masjidil Haram. Kadang-kadang imam dia ataupun dia panggil apa tu, yang tambih selalu mubalir dia sebut macam mana? Allahu Akbar. Makan dia bunyi seperti Allahu Akbar, macam panjang ak ya. Kalaulah dia terbiasa dengan budaya dia begitu, waqi'i dia, maka dia tak niat nak menambah, maka batal. Tak batal ya, tak batal. Macam kita lah. Kalau tiba-tiba pergi ke Turki, Turki ni nampak macam orang Arab, tapi bukan Arab ya. Allahu Akbar. Dia sebut Akbar, kaf dia dica macam mana? Maka takbir dia tetap sah ya. Dia tak batal solat dia. Ya, begitu juga kalau kita di sini, Allahu Akbar. Terkejut kita kan. Dia meletup-letup bunyi dia. Bukan sebab orang Jawa, bukan sebab orang Kedah ya. Allahu Akbar. Terkejut. Solat dia tetap sah, tak batal lagi. Dia kata jika ada yang menambahkan alif akbar, ya ba tu sama ada dengan hamzah, akbar ya, ataupun atas ataupun di bawah akbari, maka solatnya tidak sah. Kerana kata-kata ikbar tadi itu dengan hamzah berbaris di bawah, iaitu bererti haid, darah haid. Kita dah cerita dulu. Maka batal, mengubah makna. Ya, kita tak perasan benda tu kadang-kadang. Dan satu lagi, memberi erti akbar juga kepada makna gendang. Itu sesiapa yang menyebut kata-kata itu dengan sengaja, nescaya dia menjadi kafir. Kalau saja-saja nak mainlah, syirik kafir. Dan berikutnya, jika ada yang mengulang ataupun menggetarkan ra' pada akbar tu, maka solatnya sah kerana dia tak mengubahkan maksud.
kepada kata-kata Allahu Akbar. Terlajak sebab begitu. Ada juga ya. Saya tidak pernah, dia biasa cakap begitu orang Indonesia ya, orang Jawa ya, tidak pernah berkata, jadi dia pun oh akbar, terlajak ya. Getaran itu tak bererti dia menambah huruf ya. Dia sekadar terlajak kepada getaran huruf. Dan begitu jika imam mengangkat takbir dengan mana-mana cara yang salah itu, maka makmum tidak harus menjadikannya sebagai imam. Jadi makmum sengaja buat begitu, imam. Jika seseorang itu mengangkat takbiratul ihram tanpa suara dengan makmum, maka makmum tidak mengenalinya, maka dia tidak boleh diikuti. Itu syarat dia. Kalau kita tengok makmum takbir imam tu, kita pula tak kenal dia. Dia ni memang bukan bisu ni, saja-saja aja. Maka tak boleh ikut dia. Jika imam mengangkat takbiratul ihram tanpa niat, maka solat para makmum sah, kerana niat itu perkara yang sulit, sama ada seperti hadas ya. Jika imam mengangkat takbiratul Allahu Akbar sedangkan dia terlupa mandi wajib, ya, Nabi pernah jadi dulu kan. Tak mandi wajib, berhenti mandi. Tu yang pendapat mengatakan makmum tunggu sehingga Nabi datang balik. Nabi takbir sekali lagi. Nak menunjukkan di situ bahawa imam sahaja boleh takbir 2 kali, makmum boleh makmum boleh 2 kali lah. Maknanya imam, contoh ni dia kata peringatan kepada imam-imam. Ya, ada kat sini. Ni tak apalah, kita takbir solat jenazah ya. Seperti apabila makmum masbuk mendapati imam sedang solat, hendaklah dia terus mengangkat takbiratul ihram, baca Fatihah selepasnya dan seterusnya, menyempurnakan rukun solat dirinya yang lain sebagaimana yang seharusnya menyempurnakan makmum masbuk tadilah. Makmum tak boleh ikut imam solat jenazah, kerana solat jenazah solat yang tidak ada rukuk. Jika makmum masbuk mengangkat takbiratul ihram, tiba-tiba imam mengangkat takbir yang kedua solat jenazah, solat selesai takbir pertama, maka hendaklah dia ikut mengangkat takbir bersama imam. Ni bab solat jenazah tadi kan. Baik, saya ingat 4 minit lagi kita berhenti. Okey, sebagai peringatan kepada kita lah, makmum ke imam ke, imam lah lebih utamanya. Dia kata seseorang imam apabila berlaku kerosakan di dalam solatnya, khususnya pada takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia takbir, dia terlupa ataupun tersilap niat. Dia nak sebut solat asar, nak sebut solat zuhur, tapi dia sebut solat asar, Allahu Akbar. Usolli fardal asri, Allahu Akbar. Padahal dia nak solat zuhur. Maka bagi dia, jangan panik. Macam mana ni? Dia kata, jangan pusing belakang bagi tahu kat makmum, takbir lain. Kerana mengangkat tangan membatalkan imam-imam di belakang, makmum di belakang adalah perkara yang tidak boleh. Ya. Contohnya begini, dia kata jangan menyuruh makmum yang sudah berada dalam solat membatalkan solat dan mengangkat takbiratul ihram semula. Bahkan cukup bagi imam sahaja yang mengulanginya. Ya. Apabila apa yang perlu dilakukan, imam tadi mengangkat takbiratul ihram ataupun bertakbiratul ihram kali kedua sekadar didengari oleh dirinya sendiri. Beralasan tadi, contoh macam Nabi sembahyang Allah, tak junub, tak mandi junub ya. Dia mandi, makmum tunggu. Ya. Nabi datang balik sembahyang, tunggu dalam suasana yang sama. Ikut balik ya. Maknanya boleh takbir 2 kali bagi imam. Ya. Okey. Jangan pusing belakang membatalkan takbir makmum. Yang makmum dah masuk solat, imam suruh batal, tak boleh. Jadi imam apa perlu buat? Imam takbir perlahan. Buat lagi Allah. Jadi boleh ya. Imam sahaja boleh takbir 2 kali ketika itu. Makmum tak kisahlah, makmum sebab dia tak ganggu dengan orang yang ikut dia. Jadi imam sahaja. Kenapa? Hal ini kerana perbuatan mengangkat tangan itu boleh menimbulkan keraguan dan
dalam kalangan para jemaah. Imam takbir Allah Akbar. Allah Akbar. Tadi makmum dah. Jadi sah ke tidak macam makmum pula mendahului imam. Dalam hal ini imam diharuskan takbir 2 kali, boleh 2 kali ya, jangan panik. Nanti kan buat kalang kabut pula ya. Sehingga dia suruh makmum takbir lain. Ya, tak boleh membatalkan begitu sahaja solat bila dah diihramkan. Wallahu alam. Sekadar itu untuk takbiratul ihram pada hari ini ya. Untuk sekadar itu dulu untuk takbiratul ihram, ingat tuan-tuan faham kot ya. Tak berat sangat, cerita-cerita ringan saja tuan-tuan adik-beradik ya tentang bab takbiratul ihram. Taklah menjadi satu keberatan untuk faham ya. Takrif-takrif pun takrif yang bukan yang berat. Bukan dalam bahasa Arab, bahasa Melayu, dan juga contoh-contoh pun contoh yang ringan dan mudah ya, yang supaya kita dapat takbir dengan betul ya. Allahu Akbar ya, jangan panjang ya. Dia boleh dibenarkan sampai berapa rakaat? Sampai 16 rakaat, 16 harkat. Allah, orang yang was-was boleh takbir sampai 16 harkat ya. Allah, tu dia orang sebelah, oi cukuplah. Kan lama ni. Boleh Macam kungfu dah tu Ustaz. itulah sebab ada orang was-was. Bagi orang was-was boleh sampai tahap itu. Tapi boleh maksudnya bukan mesti, boleh sahaja, bukan mesti sampai. Ya, bagi imam dan makmum yang tidak was-was, takbir yang tidak ada harakat itu adalah takbir yang lebih afdal. Allahu Akbar. Ya, sekadar itu. Sebab tu tuan-tuan pergi Mekah, tengok imam Mekah takbir macam mana. Tak ada macam imam di Malaysia. Allahu Akbar. Kurang-kurangnya 4 harakat juga tu kan. Allahu Akbar. Tak ada. Di Mekah, Allahu Akbar. Takbiratul ihram, tengok imam Mekah. Allah. Dia jaga betul. Sebab tak was-was, takbir yang tidak ada harakat itu lebih afdal. Bukan yang panjang itu afdal ya. Kita ingat yang panjang tu afdal. Tengok imam tu. Sedap dia baca. Takbir pun macam tu lah. Sedap. Allahu Akbar. Tak sebut lagu lah. Jangan duk tambah lagu pula pada takbiratul ihram. Nak memanjangkan takbir. Tidak afdal. Ya. Bila tak afdal ni dia panggil khilaf aula. Ya, menjadikan perkara itu hilang fadilat takbiratul ihram. Hilang fadilat dia. Jangan saja-saja nak buat. Dia reka boleh kan? Sebab dia tak faham. Rupanya takbir yang lebih afdal yang tidak ada harakat. Allahu Akbar. Jadi kalau tuan-tuan usalli fardhu saja ke sembahyang fardhu zuhur, Allahu Akbar. Nak takbir lagi, nak terjemah lagi, nak jati tu ya Allahu Akbar 7 harakat. Orang sebelah kerja bilang hari ni 7, esok berapa pula? Allah, hari ni 12. Ya, jadi tuan-tuan kena jagalah benda-benda yang macam tu. Sebab kita tahu tapi kita buat. Ataupun kita tak tahu, kita buat. Jadi yang tak tahu buat mungkin ada kemaafan. Yang tahu buat mungkin sengaja hilang fadilat solat. Solat yang serba cacat. Jadi kita nak solat yang sempurna. Sebab tu kita heran, aku semayang, aku doa, tapi doa tak pernah Tuhan terima. Minta apa? Minta apa sebenarnya? Minta nak jadi orang yang cantik. Ya. Kita tak sakit, kita sihat, cantik lah tu. Nak cantik jadi macam Nilofa semua susah lah juga kan. Sebab apa? Dia keturunan mamak Pakistan. Ya. Orang Melayu nak bagi hidung terpacak macam Pakistan, jenuh lah. Dia orang tu padahal mazhab Hambali. Sujud bagi mereka, anggota hidung itu termasuk anggota yang 7 tadi, kena. Nah, kita mazhab Syafi'i. Kita hidung tak termasuk anggota yang wajib sujud. Ya. Kenalah dengan kita. Hidung kita pun pendek je. Ya, tak sampai tinggi kan. Jadi kita sujud kena sikit-sikit pun tak apa, tak kena pun tak apa. Ya. Jadi dalam hal itu, kita nak bagi secantik itu kita minta, tak dapatlah. Ya. Tak dapat. Jadi apa yang Allah bagi, itu yang kita dapat, itulah cantik untuk kita. Sebab tu Nabi kata, Allah kata,
Dalam hadis kursi itu, ana inda zanni abdi bi. Aku bersama sangkaan hamba-Ku kepada aku. Maksudnya aku bersama hamba-Ku yang sangkaan mereka pada aku. Kalau kita sangka baik pada pemberian Allah, semuanya baik. Kalau kita sangka buruk pada pemberian Allah, semuanya buruk. Semua nak pakai kereta Ferrari semua, mana ada duit. Ya, cukup dengan kereta Saga saja, ya. Sebab apa? Sejuknya sama. Ya, kita bukan nak racing atas jalan, atas tujuan dan hala tuju kita pakai. Orang yang mampu, pakailah. Sebab bagi dia mungkin lebihan kewangan, ya, boleh belanja, tak ada masalah, harus bagi dia. Kita pun kalau ada kelebihan, boleh kita belanja. Yang kita kekurangan, perlu apa lagi kita nak minta ke Allah? Ya, ya, sebab penghujungnya tak ada jalan lain. Semuanya nak masuk ke tanahmu. Nak mati. Jadi syukur apa yang Allah bagi. Jadi apa bila kita faham, jadi kita duk kata aku minta macam-macam, tak dapat. Tak dapat apa? Allah bukan tak bagi, nak bagi saja. Ya. Cuma kita sangka apa pada Allah. Apa yang kita minta itu kadang-kadang tak sepatut kita minta. Ya, kita nak minta macam-macam yang pelik. Jadi tentulah kita kata tiba-tiba kita pendek, ya Allah tinggikan aku. Mana boleh tinggi? Genetik kita pendek, contoh kan. Ya Allah kuruskan aku, usaha nak bagi kurus, puasa tak pernah pun. Ya, macam mana nak kurus? Betul tak? Begitu juga, ya Allah janganlah datang uban di kepala aku. Kata apa? Orang yang kedoktoran sikit kata sebab perut banyak angin, kepala mudah uban. Ya. Kita pun angin tu apa dia ya. Jadi dalam hal itu sunnatullah, Allah bagi itu semua dah cantik. Ya, kita kata khinzir ataupun babi tak pernah marah, Allah cipta dia babi, ya. Maknanya dia kata aku redha saja. Ya. Jadi kalau manusia duk tak puas hati dengan apa yang Allah bagi, jadi kita malu dekat khinzir tu. Ya. Malu dekat binatang itu. Dia pun tak pernah kecewa dengan ciptaan Allah padanya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu untuk saya dululah, amalkannya, dan pada tuan-tuan kalau manfaat ambillah sebagai panduan dalam hidup. Kita ni yang lemah sentiasa mencari satu jalan untuk membaikinya, insya-Allah. Kadar itu dulu untuk perbincangan pada tengah hari ini, wallahu a'lam. Ya. Ada satu soalan ke dua soalan untuk kita tutup pertemuan pada hari ini, insya-Allah. Saya ada soalan. Ya. Saya keliru sedikit kalau macam okey, kita baca niat, kemudian bahasa Arab. Kemudian Ya. yang niat Melayu tu di dalam hati, kita tak boleh sebut berbunyi kan? Ya, ya, ya. Okey, lepas tu baru kita angkat takbir, betul? Ya. Okey, kalau macam tu betul lah. Maksudnya macam mana tadi? Dia kata? Okey. Kita sebut niat usolli, farda maghribi semua tu, Ya. lepas tu kemudian kita baca dalam hati niat dalam bahasa Melayu dia, betul kan? Ya. Kemudian baru kita angkat takbir. Bukan waktu takbir tu kita baca, kita niat dalam hati bahasa Melayu tu. Okey, faham. Soalan saya macam tu. Saya keliru di mana kita nak masa bila nak sebut yang Melayu tu. Okey, baik. Okey, beginilah. Lafaz niat ini bagi kita, sebab tu kalau kata mazhab kita sebagai qasad, ta'arud, ta'ayun. Ada 3 kan? Qasad, ta'arud, ta'ayun. Ya. Jadi dalam mazhab kita, lafaznya itu sunat di sisi Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i kata sunat. Lafaz niat itu sunat. 3 mazhab yang lain tidak perlu lafaz. Mazhab lain pada Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, dia tak perlu lafaz niat itu diulang semula. Dr. Zul ke ataupun dalam apa tu kitab-kitab Imam Nawawi pun dia kata lafaz niat itu boleh diulang semula, ya. Kerana ia nak mengukuhkan daripada mulut jatuh ke hati. Betul tak? Orang yang kita cinta, orang yang kita suka, kita sebut di mulut. Maka daripada sebut itulah jatuh ke hati rasa cinta pada dia. Begitu juga dalam hal takbir. Apa kita boleh sebut
usalli, maka jatuh ke hati aku nak sembahyang. Fardu, zuhur, 4 rakaat, imam kena makmum, kena Allah Taala. Ya, jatuh ke hati. Jadi sunat diulangkan, saya ulang lagi ya. Sunat diulangkan lafaz tadi di sisi mazhab Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, ya. Bagi dia sunat kita lafazkan kembali kerana nak mengukuhkan niat kita. Namun niat yang asal sebenarnya al-asal niat itu kita ambil wuduk daripada rumah nak pergi solat zuhur, berarti niat dah tu. Perjalanan tu niat pergi solat zuhur di masjid, tiba-tiba sampai masjid usolli fardal asri. Allah, tadi nak bayar zuhur aku sebut lafaz niat asal. Kata ulama sah. Kenapa ulama boleh kata sah? Kerana ketika itu dia niat nak lafaz, dia niat memang solat zuhur, cuma tersebut lafaz. Jadi lafaz niat itu bukan niat di hati. Lafaz ini di mulut, ya. Contohnya kita dipaksa oleh orang-orang kafir. Kafir, boleh sebut saya kafir. Mulut sebut, hati tak redha, hati tetap Islam. Mulut saja sebut. Ya. Jangan suami pula tipu isteri. Dia kata saya sayang awak nombor satu, pada hati saya orang lain. Ya. Itu orang yang berpoligami lah. Berhati-hati, ya. Dia banyak mencurigai suami isteri pertama, isteri kedua. Dua-dua dia sayang sebenarnya. Tapi bila berjumpa kedua-dua tu, hak ni paling dia sayang. Jumpa hak seorang lagi, hak ni lah paling dia sayang, kan. Jadi lafaz di mulut tak boleh diterima sebenarnya, ya. Yang asal niat itu yang diterima. Saja aku sembahyang zuhur dan jalan nak pergi tu. Sampai-sampai tu mazhab Hanafi dia tak ulang lagi dah. Dia terus Allahu Akbar. Terus rokok. Kita duk usolli. Kawan saya kena tarik baju, suruh rokok. Duk usolli. Bila nak sembahyang? Ya. Sebab dalam kaedah usul fiqh disebut juga at-talaffuzu bin niyyati qubaila kulli ibadatin mustahab. Maksudnya lafaz-lafaz itu dengan niat menjadikan setiap ibadah itu jadi mustajab. Maksudnya kita menambah yakin daripada lafaz yang kita sebut itu apa yang kita nak buat. Maka niat sebenarnya di hati. Lafaz itu sekadar menyokong, menceritakan apa yang kita buat itu lebih yakin. Jadi mazhab kita Syafi'i pegang bahawa niat itu sunat, melafazkan niat itu melakukan semua perkara adalah sunat, ya. Sebab itulah sunat jangan kita pandang rekeh. Bagi mazhab Syafi'i kata sunat. Bila sunat melafazkan kembali, maka jangan kita pandang lekeh dan remeh kepada perkara-perkara yang sunat. Kerana kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan remeh ataupun pandang rendah kepada pada sesuatu sunat ataupun perkara-perkara ma'ruf. Saya pernah cerita kepada tuan-tuan, kan. Kerana ada seorang riwayat dalam satu hadis Nabi, ketika dia nak mati ni, nak meninggal dunia, tiba-tiba Allah tayang balik sesuatu amalan baik dia buat dulu, ya. Dia nampak macam biasa saja. Datang seorang peminta sedekah. Ya, nak minta baju raya ni buruk dah ni, PKP tak ada duit nak beli. Kita pun PKP zaman lah, tapi berlaku pada sahabat Nabi begitu. Datang seorang minta baju masa dia hidup dulu, dia bagi baju yang dia dah pakai. Datang seorang lagi, datang pada dia minta roti, dia bagi separuh, dia tak bagi semua. Datang seorang lagi yang minta pada dia, datang seorang lagi, dia nak pergi masjid, tengok dia pergi, orang itu dia pimpin, ya. Separuh jalan saja, tak semua. Jadi bila saat-saat nak mati, Allah tayang. Jadi dia lafaz. Alangkah pada hari itu aku bagi yang baru. Dia menyesal tu. Alangkah hari itu kalau aku bagi semua roti itu. Ya. Yang ketiga, alangkah kalau saat itu aku boleh tiap-tiap hari pimpin orang ini. Kita tengok orang sakit, kita tolak ke tepi lah. Ya, padahal kita kena pimpin dia, pujuk dia, jalan dengan dia, ya. Kena rahmat Allah Ta'ala dia.
Dia kata, rasa menyesal. Kalau aku bagi semua hari tu hari ni, banyak Allah balas kat aku. Kalau hari tu aku bagi separuh satu roti dekat dia, dia kenyang sebab roti tu hari ni nikmat aku banyak. Kalau aku bagi baju baru yang aku tak pakai hari tu, hari ni aku mati tak pakai, dia pun nak ambil. Alangkah. Nampak Allah tayang balik. Padahal perkara itu taklah sampai tahap wajib bagi kan. Harus sahaja. Tetapi perkara yang Nabi pesan tadi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'ah. Jangan kita pandang lekeh, pandang remeh kepada niat. Saya mazhab Hanafi, saya ikut hadis Nabi, sunnah. Tak buat apa usalli, tak kosok ta'arud ta'ayun. Ya, jangan. Imam Syafi'i meletakkan perkara itu sunnah. Kalau kita ulang balik, sunnah. Benda yang sedikit tu kalaulah hari tu aku lafaz dengan betul, hati terima, solat aku tentu khusyuk. Solat aku mesti diterima. Tapi kerana hari tu aku tak buat begitu, hari ini aku terazab, ya Allah. Silap kita lah. Ya, wallahualam. Mudah-mudahan terjawab lah ya. Jadi bab niat ni kita jangan pandang remeh lah. Jadi maksud niat itu, niat di hati. Bukan di mulut. Di mulut itu lafaz kembali, sunat diulang balik, nak mentakyunkan kita buat solat apa, ya, ta'arudkan, jelas balik kita nak buat fardu apa, ya, nak qasad balik kita nak niat ni datang nak solat apa, ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan terjawab dah ya. Tadi Puan Zailina ada buka mikrofon, saya tak pasti kalau dia nak tanya ke apa. Puan Zailina, Ada kan? dia ada. Puan Zailina atau Puan Assalam- Puan Maria nak bertanya, okey. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya sikit. Ya, ya. Macam mana kalau kita terlajak niat, kata kita waktu tu waktu maghrib tapi kita terniat isyak, macam mana nak membatalkan tu? Oh, Ah. maksudnya kita dah turun Tak ada. takbir. Kita dah Takbir. sepatut waktu maghrib. Ya. Waktu maghrib usolli fardhu maghribi tapi tersilap baca usolli fardhu isyak. Tu macam mana kita nak batalkan tu Ustaz? Dia begini, itu sebab kalau kita tengok dalam syarah Muhazzab, Imam Nawawi pun dia ada sebut begitu. Maksudnya usolli, kita datang tadi nak solat zuhur. Contoh saya bagi kan. Ya. Kalau begitu juga maghrib. Usolli fardhul maghrib isya'i, padahal solat maghrib. Lepas tu kita buat Allahu Akbar. Dalam keterlekaan itu, tangan kita dah takbir. Takbiratul ihram dah berlaku, dah sampai di perut kita. Maknanya dah berlakulah takbiratul ihram dan qiyam bersama imam, ya. Jadi oleh kerana kata Imam Nawawi, hati kita masih niat solat apa maghrib. Kan? Kita datang tu memang wuduk untuk pergi maghrib, dan wuduk tadi pun memang kita nak pergi solat maghrib, cuma tersasar. Lidah kita tersasul, ya. Betul. Tersebut maghrib isyak. Sebab apa? Sebab waktu itu mungkin dalam perjalanan kita bercakap-cakap, kita dengar radio, kita apa semua. Masuk-masuk hilang fokus sikit pada lafaz niat. Tetapi niat tetap maghrib. Kata Imam Nawawi, solat tadi tak perlu diulang balik lafaz tadi, ya. Maka kekalkan benda yang sama. Solat tadi kira sah. Solat tadi kira sah sebab lafaz niat itu sebab tersasar, tersasul. Kita boleh kembali balik niat yang sama. Maksudnya aku memang solat maghrib, kan, tapi tersasar lidah tersebut Aisyah. Jadi kalau belum takbir lagi, usolli fardhu isya, maghrib lah, usolli fardhu maghrib. Betul balik. Sebenarnya lafaz itu sunat, niat itu wajib. Faham kan? Okey. Lafaz sunat. Jadi kalau kita ulang balik, dia meyakinkan apa kita nak buat. Namun niat kita masih maghrib, lafaz sebut isyak, maka dia tak bercanggah sebenarnya. Dia tersasul sahaja. Maka niat tetap berlaku solat tadi maghrib juga. Sebab kita akan solat 3 rakaat, kita tak akan buat 4 kan. Kecuali dia tengah Allahu Akbar, maya isyak lah. Dia ubah. Sedangkan dia maya maghrib, batal. Sebab dia ubah niat. Tapi niat dia, saya maya maghrib ni, cuma lafaz niat saja. Tak apa, kata Imam Nawawi. Dalam hal itu teruskan. Tak perlu ulang kembali takbiratul ihram yang kedua. Kerana dikira takbir itu sah. Sebab dia niat solat maghrib, cuma tersasul lidah sahaja. Wallahu a'lam.
Boleh ya? Okey. So, okey, terima kasih Ustaz. Ya, sama. Okey, satu lagi kok ada. Kita nak berhenti dah. Kesian kat sahabat kita ada dalam kereta apa dah tu. Tanya Ya. semula Puan Zailina ada nak tanya soalan ke atau tertekan sebab ada buat banyak pergerakan tu? Bukan. Jadi rasa tu aja Ustaz. Ya, kesian sahabat-sahabat kita. Ada yang tengah dalam kenderaan nak berhenti tak gamak ya. Tak apa tuan-tuan sekalian, setakat itu baik kita tahniahlah kepada tuan-tuan yang hadir. Yang tak hadir sebelum ni kita sampai juga 100, 200 kan, 100. Tak apalah, kita kata dalam hal ini kesibukan, sekolah pun dah mula buka kembali, kita pun dah bersemuka di luar lah. Jadi mungkin dalam talian selepas ini akan jadi kurang balik. Bagi saya sebenarnya dalam talian ni salah satu jalan memudahkan orang untuk belajar sebenarnya ya. Jadi kalaulah bersemuka tu berlaku, kita boleh teruskan lagi secara dalam talian pun, kerana dia menghubungkan dari yang jauh menjadi dekat dan dapat bertemu dengan ilmu yang dia nak cari. Ya, kalau dari Ceras, dari Kedah, dari Perak nak datang nak belajar di Bukit Jelutong tak berlakulah. Ya, mesti dalam talian dia boleh sampai ke sana. Jadi mungkin program ini dapat diteruskan seperti biasa dan mungkin dah buka sempadan ini kita makin sibuk. Jadi itu yang sebab ada yang belajar dalam kenderaan, ada belajar dekat pasaraya, ada yang belajar dekat macam-macam lah. Bila kita pandang benda itu sebagai ilmu, insya-Allah di sisi Allah, Allah akan campak sebanyak-banyaknya ilmu dalam hati kita dan kita insya-Allah terampun dosa-dosa kita. Walaupun kita sebelum ini tak sempat nak belajar tapi niat nak belajar juga, walaupun dalam keadaan susah begitu, maka Allah akan ampunkan dosa kita ya. Walaupun kita majlis kita lebih ruang lingkup yang lebih luas ya. Dulu dalam masjid je, marilah ke majlis, siapa tak datang majlis ya, dalam konteks yang kecil ya. Sekarang ni majlis kita luas. Bila luas tu maknanya niat saja belajar ilmu kerana Allah, kita dah dapat keampunan di sisi Allah. Wallahu alam. Okey, kita tangguh dengan baca doa dan lepas tu kita tangguh dengan surah tasbih kafarah dan surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, dosa ibu dan ayah kami, yang mereka adalah guru yang pertama buat kami. Mudah-mudahan kesalehan kami ya Allah menjadikan sumbangan kami kepada mereka dalam sudut pahala. Allahumma ya Allah, jadikanlah seluruh kebaikan kami ya Allah mampu menyampaikan pahala pada ibu dan ayah kami yang kami sayangi ya Allah, yang kami rindu ya Allah. Mungkin di sana ya Allah kami berpisah sebab berlakunya kematian yang hakiki ya Allah. Maka terpisahlah kami dengan mereka, yang meninggalkan pada kami hanyalah kenangan dalam kehidupan kami. Jadi ya Allah, jadikanlah seluruh kehidupan kami dalam kebaikan, dan dari kebaikan itu ya Allah Kau sampaikanlah ya Allah dalam bentuk keampunan dan pahala serta hadiah pada ibu dan ayah kami, yang mereka itu adalah guru pertama dalam kehidupan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami orang yang baik dan saleh ya Allah, sentiasa melakukan kebaikan dan membenci kemungkaran. Perbaikilah hidup kami ya Allah, sentiasa merindui ilmu-Mu ya Allah. Bimbinglah hati kami ya Allah, kerana hati kami dalam gersang dan kosong ya Allah. Jadi Kau isikanlah ianya rasa minat kami pada ilmu-Mu ya Allah. Jika nak dihitungkan ilmu-Mu ya Allah,
tidak akan kurang dan habis ya Allah. Maka sematlah ilmu yang ada di dalam hati kami agar kami dapat beramal dengannya ya Allah. Membantu kehidupan kami dalam ibadah kami menjadi lebih sempurna dan baik padamu ya Allah. Allahumma ya Allah, berkatilah segala apa yang kami telah lakukan. Ampunkanlah kesilapan yang telah kami lakukan, sama ada kami sedar ataupun tidak ya Allah. Jadikanlah kehidupan kami yang mendatang ya Allah sentiasa diperbaharui dengan kebaikan dan bertambah-tambah kebaikan dan diberi keampunan ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. InsyaAllah hadirin sekalian, bertemu lagi kita di lain kali insyaAllah. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi ruang dan peluang kepada kita sentiasa dapat memperbaharui iman dan ilmu kita. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi insyaAllah. Wallahualam, jumpa lagi dalam masa yang sama dan waktu yang sama di minggu hadapan. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam.